Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safihu min khalqihi wa habibuh. Addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jal di atas keizinan daripada Allah kita dapat bertemu pada malam yang berbahagia ini. Dan Alhamdulillah, saya ucapkan syukur pada Allah kita dapat bertemu. Dan saya mengucapkan syukur kepada Allah yang telah merezekikan saya untuk membaca kitab ini berulang kali. Saya tak tahulah adik-adik generasi yang keberapa baca Waraqat. Saya generasi yang ketiga ramai. Generasi yang ketiga bersama saya membaca kitab Waraqat karangan Imamul Haramain Al-Juwaini. Kita masuk kepada kitab Al-Waraqat karangan Imamul Haramain Al-Juwaini. Baik, adik-adik yang dirahmati Allah Azza wa Jal, kitab ini adalah kitab asas di dalam ilmu usul fiqh. Ilmu usul fiqh adalah ilmu yang kajiannya 3 perkara. Okey? Kalau kata ilmu usul fiqh ni kaji tentang apa? Dia kaji tentang 3 perkara. Kenal pasti apa dia dalil. Mengenal pasti apakah dia dalil syarak. Yang kedua, macam mana kita nak gunakan dalil. Dan yang ketiga, siapakah orang yang berhak menggunakan dalil. Jadi ini adalah fokus ilmu usul fiqh. Kenal pasti apakah dia dalil. Nak tahu dalilnya apa dia. Apa dia dalil yang diiktibar oleh syarak. Satu orang mimpi. Adakah mimpi dia hujah? Boleh menjadi dalil untuk menentukan halal dan haram. Jadi usul fiqh berperanan untuk mengenal pasti yang pertamanya apakah dia dalil yang diiktibar oleh syarak. Yang kedua, macam mana cara nak guna dalil tersebut. Dah kita tahu dalil ni, okey, Quran dalil, hadis dalil, ijma' dalil. Macam mana cara nak guna? Apa syarat-syaratnya? Kalau bertembung nak buat macam mana? Ini perbincangan tentang macam mana cara nak guna dalil. Ini yang kedua. Tadi, apakah dia dalil? Yang kedua, macam mana cara nak guna dalil. Yang ketiga pula adalah siapakah orang yang ada autoriti untuk menggunakan dalil. Siapakah orang yang berhak untuk menggunakan dalil tersebut untuk diambil hukum hakam. Semua orang ke? Atau ada orang tertentu dibincangkan di dalam usul fiqh. Sebab siapakah orang yang berhak menggunakan dalil termasuk dalam skop kajian ilmu usul fiqh. Jadi nanti kita akan jumpa ta'arifnya. Mengenal pasti apakah dia dalil, cara gunakan dalil, dan siapakah orang yang berhak menggunakan dalil. Jadi kalau kita perasan, dengan ilmu usul fiqh lah akhirnya terbit fiqh. Sebab kajian usul fiqh nak mengenalkan pasti apakah dia dalil syarak. Sebab kita nak tahu halal haram mesti dengan dalil. Jadi usul fiqh yang akan tegangkan, okey, yang ni dalil, yang ni bukan dalil. Kemudian cara nak guna. Dan siapakah orang yang berhak menggunakan dalil. Daripada usul fiqh lah akhirnya akan terbit ilmu fiqh. Sebab tu dari segi turutannya, usul fiqh dahulu. Sebab usul fiqh itu adalah dia punya garis panduan bagi seseorang yang nak mengeluarkan hukum hakam daripada nas-nas syarak, daripada dalil-dalil syarak. Jadi usul fiqh bagi tahu, okey, macam ni cara dia. Setelah dah tahu kaedah, jadi seseorang faqih itu yang ada autoriti untuk mengambil hukum daripada dalil, dia akan mula menggunakan konsep ilmu usul fiqh tadi untuk dia mencari gali hukum. Lalu dia pun sebut, okey, setelah saya menggunakan konsep, menggunakan apa yang disebut dalam ilmu usul fiqh, saya telah gunakan, saya telah bumikan dalam masalah fiqh. Jadi saya mengatakan, okey, masalah bagian-bagian hukumnya adalah bagian-bagian. Yang ni halal, yang ni haram. Dengan dia menggunakan panduan yang telah diajar di dalam ilmu usul fiqh. Jadi usul fiqh ni sangat penting bagi seorang faqih.
Seseorang yang namanya faqih, orang yang mengeluarkan hukum hakam daripada dalil syarak, dia mesti mengetahui apakah dia ilmu usul fiqhi. Jadi ilmu usul fiqh kajiannya adalah berkenaan dengan 3 perkara tersebut. Itu secara kasar dia. Jadi yang kita akan baca dalam kitab Al-Waraqat ini, dia akan berlega dalam 3 perkara ni. Kita akan berkenalan, oh yang ni dalil, yang ni bukan dalil. Oh, macam ni cara kalau bertembung dalil dengan dalil, cara nak guna dalil. Dan kita juga akan bicarakan siapakah dia orang yang berhak untuk mengambil hukum terus daripada dalil. Jadi ini adalah perbahasan berkenaan dengan ilmu usul fiqh. Usul fiqh ni dia ada banyak matan-matan dia. Dia ada banyak kitab-kitab dia. Dia ada kitab ringkas, ada kitab yang terperinci, yang dalam. Tapi masih lagi berbincangkan 3 skop tadi. Jadi antara kitab paling ringkas dalam ilmu usul fiqh adalah kitab Al-Waraqat, karangan Imamul Haramain Al-Juwaini. Antara matan yang kalau adik-adik belajar kuliah syariah, ramai-ramai mesti dia ambil syariah kan? Kita akan dengar satu lagi matan yang namanya Minhajul Usul ila Ilmil Usul, karangan Al-Qadi Nasiruddin Al-Baydawi. Yang ni menjadi muqarrar kepada pelajar-pelajar syariah tahun 1, tahun 2, tahun 3 sampai tahun 4. Dia akan belajar kitab Nihayatul Usul, yang mana Nihayatul Usul adalah huraian kepada kitab Minhajul Usul ila Ilmil Usul. Sedap kan bunyi dia? Sesedap nama itulah, sesedap juga ilmunya, dan panjang perbahasan dia. Saya sendiri tak pernah menghafal lagi matan tu, tapi dalam target sebelum mati kena hafal matan tu. Target je lah, takut ditanya dalam kubur tu. Ma rabbuka wa majinuka wa mal wal matun lazih tahfazuna. Mana tahu kan, sebab kita mutakhasis ilmu usul, kita takut ditanya begitu. Tapi rasanya tak ada soalan tu. Jadi itu antara contoh kitab-kitab yang membicarakan ilmu usul fiqh. Yang kita akan belajar ni adalah matan paling ringkas dalam ilmu usul fiqh. Maknanya siapa yang baca kitab Waraqat jangan perasan jadi orang alim lah. Okey? Maksudnya kita ni baru nak start. Dan menjadi satu perkara yang menarik di Malaysia pula, kitab perbahasan tentang usul fiqh ini adalah satu kitab yang sangat tidak dipelajari. Betul tak? Baik di masjid memang tak baca kitab usul fiqh kan. Di sekolah muqarrar ke belajar tak kitab usul fiqh betul-betul daripada mula sampai habis. Tak ini kelebihan kita di Malaysia yang tidak mempelajari ilmu usul fiqh. Sedangkan usul fiqh itu sangat diperlukan di dalam ilmu fiqh. Ini kelebihan yang ada di Malaysia. Dia belajar usul fiqh tapi dia tak belajar usul fiqh. Besarlah harapan saya, biarlah kita generasi yang terlambat sikit Moga-moga dalam 6-7 tahun akan datang, adik-adik baru yang sampai ke Mesir nanti, bila kata-kata jom kita baca Waraqat ya ambil. Khalas kunna qara'na marrat fi Malaysia. Aisyah Waraqat. Okey? Baik, naqra Kita tanya dia balik. Aizin naqra Nihayatul Usul. Baru power sikit kan. Main settle dah. Waraqat apa? Dah belajar sampai 4-5 kali. Waraqat wa syarhul waraqat wa syarhul waraqat. Khalas, zihidna minal waraqat. Kami dah puas dah matang dah dalam waraqat. Saya mengharapkan benda dia akan berlaku. Malu kita belajar azhar baru baca waraqat. Tapi tak apalah, dah kita generasi yang terlambat. Kerana kelebihan yang ada di sana tu. Dan saya pun sama dengan adik-adik semua. Jadi walaupun kita terlambat, besarlah hati kita nanti. Pelajar-pelajar 6-7 tahun, 10 tahun akan datang. Tahun 1 dia tak nak bincang dah pasal Waraqat. Waraqat apa? Kata dah selesai dah berapa tahun dah belajar kat Malaysia. Kami nak baca Minhajul Usul. Fiqh pula. Apa nama ni? Rojak apa? Khalas. Rajaun Allah Azza wa Jal. Safinah tu najah. Khalas. Mush azin safinah. Waktu azin ta'irah. Safinah kan? Okey? Saya mengharapkan benda itu akan berlaku satu hari nanti. Masing-masing. Tapi siapa yang akan bawa tu? Kita lah. Kita akan lalu dulu, terlambat sikit lah. Tapi tak apa. Bila kita dah selesai nanti, bila kita jadi pendidik nanti, kita yang akan didik adik-adik kita, anak-anak murid kita akan datang dengan gaya yang betul. Baik, apa yang kita pelajari sekarang ni, kita akan terapkan di sana supaya ilmu-ilmu asas ni selesai di sana. Jadi saya membayangkanlah kalau benda ni diizinkan Tuhan, 10 tahun akan datang, pelajar-pelajar yang datang ke Al-Azhar, ni Waraqat khalas di sini.
apa namanya, mungkin matan Nihayatul Usul pun dah, Minhajul Usul pun di sini. Dia datang nak kitab tinggi terus. Fiqh tak mainlah matan Nabi Syuja'. Syuja' apa kata? Kita dah belajar lama dah kat Malaysia. Habis kita nak baca apa? Syarhul Ibn Qasim. Ya Allah, memang itu kami baca 3 kali khatam dah. Kata. Habis nak baca apa? Minhaj An-Nawawi. Wadah? Pen. Kanzur Raghibin. Kami nak baca Kanzur Raghibin. Yang ni kami tak sempat. 4 tahun di Malaysia tak sempat belajar. Jadi kami datang situ nak Kanzur Raghibin. Okey? Saya mengharapkan itu yang akan berlaku satu hari nanti di Malaysia. Al-Ajurumiyah. Ajurumiyah ni. Cakap Arab. Tak, bukan baru lagi nak belajar cakap Arab. Baca kitab dalam bahasa Melayu. Kata, Melayu apa kita datang ke Al-Azhar? Aib. Jina ila Al-Azhar hatta natalaqal ulum min asyuyukh al-Arab wa ma'a zalika ma zilna naqra wa nadrus bil lughah Malaysia. Aib. Masa tu saya mengharapkan itu akan berlaku. Tapi oleh kerana kita ni generasi yang terlambat juga, sebab sistem kita tu, moga-moga kita lah yang akan mengubah sistem pendidikan syariat di Malaysia kelak, supaya generasi yang akan datang ke Al-Azhar adalah generasi yang mutamakin. Bukan baru nak belajar, bukan baru nak cakap oek-oek, dia dah lancar dah. Semua dah selesai dah. Dia dah bukan mubtadi'in dah, dia adalah mutawassitin. Datang ke Al-Azhar, saya islat dia adalah muntahi. Dulu orang datang ke Al-Azhar adalah orang yang sudah selesai. Dia nak mematangkan ilmu dia Al-Azhar. Kita pula baru nak start di Al-Azhar. Ini kelebihan kita yang tak ada pada orang dulu. Orang dulu dia datang alim, kita datang tidak alim. Sebut jahil marah pula kan. Okay. Jadi semoga insya-Allah benda ni akan berlaku akan datang. Habis yang kita ni macam mana? Tak apalah. Kita jadi hamzatul wasl. Kita terlambat sikit, tetapi kita yang akan melonjak generasi yang akan datang untuk lebih baik. InsyaAllah 10 tahun akan datang, kitab ini tak akan dibaca di luar Jawa lagi. Saya doakan begitu. Cukuplah. Bertaubatlah kita kepada Allah Azza wa Jalla daripada terus baca waraqat ketika di Al-Azhar. Patutnya dah selesai di Malaysia. Saya pun baca waraqat di sini, baru kenal di sini. Hatta Al-Ajrumiyah pun saya kenal di sini. Saya terlambat. Tapi tak apalah, kita terlambat dan kita tak nak adik-adik kita juga terlambat. Okey, kitab ini, kitab waraqat dikarang oleh Imamul Haramain Al-Juwaini. Tengok muka surat jim. Kita tengok sikit siapakah beliau. Ini kita baca dalam mukadimah kasar-kasar dulu. Imamul Haramain Al-Juwaini ini orang alim besar dalam mazhab kita, mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Dan beliau di antara ulama besar yang dikenali dalam ilmu fiqh ni, dipanggil sebagai min ashabil wujuh. Di antara pemilik wajah-wajah. Ashab al-wujuh, pemilik wajah-wajah. Apa tu? Dia ada banyak wajah ke? Tak, dia satu muka je. Tetapi apa maksud ashabul wujuh? Ashabul wujuh maknanya ulama-ulama besar dalam mazhab kita, mazhab Imam Asy-Syafi'i, yang mereka mempunyai kelayakan ilmu yang sangat tinggi, sehingga mereka ni layak untuk mengandaikan kalau Imam Syafi'i hidup bersama mereka, apa pendapat Imam Syafi'i? Sebab peranan mazhab ini adalah kita nak menakalkan apakah kalam Imam Asy-Syafi'i. Pada zaman Imam Syafi'i selesai, Imam Syafi'i ada kan? Dan Imam Syafi'i kadang-kadang juga menjawab masalah-masalah yang akhirnya berlaku pada zaman seterusnya. Tetapi ada juga beberapa masalah yang tidak berlaku pada zaman Imam Syafi'i dan tidak pula diulas oleh Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Lalu di sinilah peranan ashabul wujuh. Mereka ini mempunyai kelayakan yang sangat tinggi sehingga mereka sangat masak di dalam memahami kalam Imam Asy-Syafi'i. Lalu mereka ini layak untuk mengandaikan apakah pandangan Imam Syafi'i dalam masalah bagian-bagian yang baru timbul bersama mereka. Kalau Imam Syafi'i ada zaman kita, apa pendapat beliau? Ini peranan ashabul wujuh. Sebab tu kalau ada seorang ulama Syafi'i, dia keluarkan pendapat berdasarkan pandangan dia, itu tak dinamakan sebagai pendapat dalam mazhab Syafi'i. Sebab ketika itu dia bukan berperanan untuk mengandaikan pandangan Imam Syafi'i. Dia hanya mengatakan pandangan peribadi beliau. Contoh macam Al-Imam An-Nawawi dalam beberapa keadaan mengeluarkan pendapat peribadi beliau. Maka pendapat peribadi beliau tidak dianggap sebagai pandangan dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Okey, Imamul Haramain ini orang yang sampai ke tahap ashabul wujuh. Orang yang sangat tinggi, sangat masak dalam ilmu fiqh mazhab Imam Syafi'i, sehingga beliau mempunyai kelayakan untuk mengandaikan apakah dia pandangan Al-Imam Asy-Syafi'i pada zaman beliau. Siapakah beliau? Nama beliau Abdul Malik. Abdul Malik bin siapa? Bin Abdullah bin Yusuf. Kalau kita baca tadi,
Qala Syekhul Imamul Alimul Allama Imamul Haramaini Abul Ma'ali. Abul Ma'ali itu gelaran Imam Haramain. Abdul Malik ibnu Abi Muhammad. Siapa Abi Muhammad? Bapa kepada Muhammad. Siapa? Abdullah ibni Yusuf. Jadi ayah Imamul Haramain bernama Abdullah yang digelar sebagai Abu Muhammad. Imam Haramain pula namanya Abdul Malik. Gelarannya Imamul Haramain. Juga digelar orang sebagai Abul Ma'ali. Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf bin Abdullah bin Yusuf bin Muhammad bin Hayyuyah Al-Juwaini An-Naisaburi. Juwain ini, asal nama tempat lah. Juwain ini nama tempat. Juwain. Bila orang Juwain, dinamakan sebagai Juwaini. Okey? Juwain terletak di Naisabur. Di manakah Naisabur? Naisabur pada hari ini terletak di Iran. Jadi Imamul Haramain berasal daripada sana. Sama dengan Imam Muslim. Imam Muslim juga berasal daripada Naisabur. Daripada kawasan yang hari ini, Naisabur ni terletak di Iran pada hari ini. Cuma bukanlah bermazhab Syiah. Beliau bermazhab Al-Sunnah wal Jamaah, iaitu mazhab Al-Asy'ariyah. Sebab Al-Sunnah ni dia ada dua aliran. Sama ada Al-Asy'ariyah ataupun Al-Maturidiyah. Dia sebut mazhab Al-Sunnah, maka ialah mazhab Al-Asy'ariyah ataupun mazhab Al-Maturidiyah. Cuma zaman hari ni orang salah faham. Ada orang kata Al-Sunnah lain, Asy'ariyah lain. Dan Asy'ariyah itu adalah Al-Sunnah. Dulu bila sebut je Al-Sunnah, mereka akan faham dia adalah Al-Asy'ariyah ataupun Al-Maturidiyah. Dan Al-Asy'ariyah dengan Maturidiyah tak banyak beza. Ada beberapa masalah saja berlaku perbezaan pendapat. Jadi Nabi ni Asy'ari ke? Kalau orang kata kalau gitu, Nabi ni mazhab akidahnya apa? Mazhab Asy'ari. Kita kata sama macam soalan Nabi ni mazhab Syafi'i ke? Sama je soalan tu. Maknanya akidah Rasulullah dan juga para sahabat itulah akidah yang dipegang oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma oleh kerana yang menjelaskan, yang menulis, yang merekodkan perkara itu dalam sebuah buku adalah Imam Al-Asy'ari, Abul Hasan Al-Asy'ari, maka digelar mazhab itu Al-Asy'ari. Sama juga mazhab fiqh ada mazhab Asy-Syafi'i. Bukan Imam Syafi'i yang create hukum, tak. Imam Syafi'i faham daripada kalam Nabi juga. Imam Malik pun faham daripada kalam Nabi juga. Namun oleh kerana yang mengetengahkan benda itu Imam Syafi'i, maka dipanggil sebagai mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Sebab ada orang kata, awak mazhab apa? Syafi'i. Awak? Saya mazhab Rasulullah. Salah faham, tak cukup wayah lah tu, Itu yang sampai sebut begitu, Sebab kalam Nabi itu luas, lalu Imam Syafi'i faham gini, Imam Malik faham gini, Imam Abu Hanifah faham gini. Kefahaman setiap ulama itu yang dipanggil sebagai mazhab. Jadi dari segi akidah Nabi, akidah para sahabat adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang pada zaman mutaakhirin dipanggil sebagai Al-Asy'ariyah. Benda sama sebenarnya. Kalau kita kata Rasulullah mazhab Asy'ari, terkejut orang. Tapi hakikatnya ya, bukan Rasulullah bermazhab Asy'ari. Imam Asy'ari itu bermazhab dengan akidahnya Nabi SAW. Lalu akidah itu dikenali sebagai Al-Asy'ari kerana beliaulah yang mempeloporinya. Okey, Imamul Haramain disebut Imamul Haramain. Imam bagi dua tanah haram, iaitu Makkah dan juga Al-Madinah Al-Munawwarah bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa beliau digelar sebagai Imam Al-Haramain? Imam bagi dua tanah haram kerana beliau telah keluar ke Mekah untuk menunaikan haji. Kemudian beliau telah tinggal di Mekah dan juga Al-Madinah selama 4 tahun. Dalam tempoh itu beliau telah mengajar, memberikan fatwa, sehingga sewaktu beliau berada di Makkah dan juga Madinah, tak ada seorang pun yang boleh bagi fatwa, yang berani nak bagi fatwa selagi mana beliau berada di situ, kerana kealimannya ada pada Imam Al-Haramain. Lalu akhirnya orang menggelarkan beliau dengan gelaran Imam Al-Haramain, imam bagi dua tanah haram. Bilakah beliau lahir? Ada dua pendapat. Kelahiran beliau ni ada dua pendapat para ulama kita. Tapi pendapat yang kuat adalah pendapat yang mengatakan beliau lahir pada tanggal 18 bulan Muharram. Bulan kita ni lah. Boleh kot kita buat satu majlis nanti memperingati Imam Haramain. Sekarang ni berapa Muharram? 4 Muharram. Imam Al-Haramain lahir pada 18 Muharram tahun 418 Hijriyah. Kita 1400
1440. Berapa tahun kita dengan Imam Haramain? Cuba kira. 1440 dengan 419. Berapa beza? Cuba kira ya. 1021 tahun antara kita dengan Imam Haramain. Tarikh kelahiran Imam Haramain dengan kita 1021 tahun maknanya jauh. Tapi tengok tak barakah tak kitab ni? Sampai ke hari ni kita belajar. Nak ceritanya di sinilah tanda seseorang itu Allah Ta'ala mahukan kebaikannya berterusan. Macam kita pun kita nak kebaikan kita berterusan. Okey. Guru Imam Al-Haramain, antara gurunya ayahanda beliau sendiri. Di sini satu benda yang sangat penting kita kena tahu. Apabila Allah mengizinkan kita satu hari nanti menjadi orang alim, pastikan anak-anak kita juga jadi orang alim. Tengok ayah Imam Haramain, Abul Ma'ali. Ayah Imam Haramain dipanggil Abul Ma'ali kan? Kalau Abu Muhammad, Abu Muhammad yang nama beliau adalah Abdullah ibnu Yusuf. Ayah Imamul Haramain ini ulama besar juga dalam mazhab Imam Syafi'i kita. Tapi walaupun beliau ni orang alim, beliau tak lupa anak beliau. Akhirnya daripada tangan beliau lah, daripada didikan beliau lah, lahirnya ketokohan Imamul Haramain Al-Juwaini. Sebab tu kita kena pastikan keluarga kita, khususnya anak-anak kita, satu hari nanti kalau adik-adik semua dah ada keluarga, pastikan anak-anak kita itu mendapat didikan yang baik daripada kita sendiri. Dia belajar dengan orang lain, dia juga menganggap kita adalah guru dia. Macam Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kalau kita tengok dalam kitab karangan Imam Al-Haramain, kitab Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau menyatakan yang jelasnya siapa guru beliau? Ayahanda beliau. Imam Ar-Razi. Beliau sebut ayahanda beliau sendiri adalah guru beliau. Ada pun orang lain, itu hanya disebut dalam catatan sejarah. Namun, Imam Fakhruddin Ar-Razi sendiri, dengan jelasnya hanya menyatakan ayahanda beliau saja, tak disebut nama orang lain. Walaupun dari segi catatan sejarah ada ulama-ulama lain yang menjadi guru kepada Imam Fakhruddin Ar-Razi. Nak menunjukkan betapa Imam Fakhruddin Ar-Razi sangat terkesan dengan didikan ayahanda beliau sendiri. Okey, antara guru Imam Haramain Al-Juwaini ayahanda beliau sendiri, dan di situ saya datangkan nama guru-guru kepada ayah Imamul Haramain. Siapa gurunya? Waliduhu. Ya Allah. Maknanya ayah Imam Haramain Al-Juwaini mendapat didikan agama daripada ayahanda beliau sendiri. Maknanya Imamul Haramain, ayahnya, atuknya semua alim. Tengok tak bagaimana pentingnya kita menjadikan keluarga kita tu keluarga yang dididik berdasarkan acuan agama. Antara guru kepada ayah Imamul Haramain adalah Abu Tayyib As-Su'luki. Antara lagi adalah Al-Qaffal Al-Marwazi. Ini semua ulama besar dalam ilmu fiqh. Abu Tayyib As-Su'luki, Al-Qaffal Al-Marwazi, ini adalah ulama-ulama besar dan ulum dalam mazhab kita, mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi daripada ayahanda beliau turunlah ilmunya kepada Imamul Haramain. Imam Haramain belajar lagi dengan ulama-ulama lain, lalu akhirnya terbitlah Imamul Haramain yang telah sangat cemerlang dari segi ilmu sehingga memberikan kepada kita hasil karya yang sangat bermanfaat sampai ke hari ini. Okey, siapa lagi guru kepada Imamul Haramain Al-Juwaini? Dal tu Al-Syeikh Abu Abdullah Al-Khabbazi, wa huwa muqri'u Naisabur wa musniduha. Syekh Abu Abdullah Al-Khabbazi adalah ulama besar dalam ilmu qiraat dan beliau juga ulama besar dari segi ilmu hadis. Tengok Imam Al-Haramain, walaupun mendapat pendidikan daripada ayahanda beliau, beliau juga menuntut ilmu daripada ulama besar qiraat ini dan juga ulama besar hadis ini. Sebab tu kita sebagai orang agama malu kalau kita hebat ilmu syarah hebat, main baca Quran, ya Rabbi, ini bukan qiraah syarah ni. Ni qiraah syazah tu dengan teruknya, dengan tajwid hintang pukangnya. Dia kemahlah. Tapi teruk Jadi yang ni sangat perlu kita kena pastikan. Keberadaan kita di Mesir ni adik-adik kena ambil peluang. Mesir ni adalah tempat barakah yang mana di sini adalah sangat terkenal dari segi ilmu-ilmu Islam, khususnya ilmu qiraat.
Kalau kita dengar imamul haram, imam-imam di tanah haram baca Quran, sebenarnya sangat-sangat lari daripada, adalah juga yang betul tu, tapi banyak juga yang sebenarnya salah dari segi bacaan Al-Quran yang tepat. Baik, yang antara yang pakar dari segi bacaan Al-Quran lah ulama-ulama di Mesir. Sebab tu kita kena ambil peluang, pastikan kalau sebelum ni kita baca Quran itu, kalau Sayyidina Daud AS bila baca Zabur berhenti, berhenti burung-burung, terkejut dengan keenakan suara Nabi Allah Daud. Kita pula bila baca Quran, lari lintang pukang segala jin syaitan. Orang pun lari, pening dengan bacaan kita. Pastikan di Mesir ni selesai semua tu. Dan ini tak boleh kita, di luar tak boleh buat masing-masing kena cari siapa guru Quran dia. Dan di sini sangat banyak yang mereka juga mempelajari Quran daripada guru ke guru sampai kepada Rasulullah, sampai kepada Sayyidina Jibril, sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Sanad sampai ke Tuhan tu. Ini kita sanad kita sampai Imam Haramain. Orang baca Quran sanad sampai ke Allah Azza wa Jalla. Jangan buat main. Jadi antara guru Imamul Haramain adalah Abu Abdullah Al-Khabbazi. Okey, Dan kalau kita tengok Abu Abdullah Al-Khabbazi ini, beliau mempelajari, antara guru kepada Abu Abdullah Al-Khabbazi adalah ulama besar dalam ilmu hadis, iaitu Al-Kashmihani. Kalau siapa yang belajar Sahih Bukhari, dia akan tahu riwayat Sahih Bukhari yang berbagai, antaranya adalah riwayat Al-Kashmihani. Jadi ini, tengok ilmu ni saling sambung menyambung. Sebab tu kalau siapa yang kata, buat apa belajar dengan guru, cukup dengan baca sendiri, bahaya. Sebab bila baca sendiri, dia akan belajar ikut otak dia. Apa yang dia faham, dia rasa itu sebenarnya. Tapi bila kita belajar dengan guru, kita dijaga dari segi kefahaman kita. Kita memikir juga dan kita mempersoalkan juga, tanya pada guru, lalu kita akan dibetulkan kalau kefahaman kita silap. Dan kita pula memiliki satu barakah yang sama menyambung daripada guru ke guru sampai kepada baginda Nabi SAW. Jadi dengan sebab itu kalau kita perasan, siapa yang belajar satu ilmu Islam ini, dia belajar secara tertib daripada guru ke guru secara barakah begini, dia akan dijaga Allah daripada segi terpesong. Tapi yang bahayanya kalau dia tak belajar langsung, atau belajar main baca-baca begitu, atau kelas ikut tuang-tuang begitu, kemudian dia mula menjadi guru. Ini sangat bahaya. Sebab dia sebenarnya hanya beriktimad, hanya berpada dengan kefahaman dia, dan itu sangat bahaya. Sebab tu kalau kita tengok ulama-ulama dulu, semuanya belajar berguru. Tak ada seorang-seorang tiba-tiba dia tak pernah belajar, tiba-tiba hari ni selama 4 tahun saya tak belajar, hari ni saya declare saya telah menjadi orang alim. Balik Malaysia mengata dia di Mesir tu tak mengaji. Maknanya ini merosakkan, sebab tidak akan lahir seorang alim melainkan dia mesti lalu daripada barakah pengajian yang sama menyambung sampai kepada baginda Nabi. Dan di Al-Azhar, alhamdulillah, kita belajar dari guru ke guru sampai kepada baginda Nabi SAW. Contoh macam kita ni, kita belajar sampai kepada Imam Al-Haramain. Antara guru Imam Al-Haramain juga kalau kita tengok di sini adalah Abul Qasim Al-Iskaf Al-Isfirayini. Orang alim dalam mazhab Syafi'i, orang alim dari segi orang kata apa, dari segi ilmu akidah. Ni antara guru baik. Ilmu ni tuan-tuan, adik-adik yang dirahmati Allah, kita kena belajar ilmu semuanya. Semua ilmu Islam yang kasar ni kita kena lalu semua. Fiqah, saya tak minat lah, tak boleh. Dia kena lalu semua. Semua mata-mata asas kena selesai. Lepas tu naik sikit, selesai. Okey, dah 2-3 lapis selesai, barulah dia, saya rasa cenderung nak belajar fiqah. Di ketika itu, dia boleh kuasai fiqah, dia boleh tumbuhkan fiqah dalam keadaan dia pernah lalu ilmu-ilmu asas. Nahwu selesai, akidah selesai, fiqah selesai, hadis selesai. Jadi, orang secara adat ni payah nak kuasai semua bidang. Tetapi semua bidang ini perlu dia lalu secara kasar dulu. Mata-mata kena selesai. Naik satu lapis kena selesai. Naik lapis yang kedua selesai. Kemudian kalau dia rasa dia nak dia cenderung, silakan. Macam saya lebih cenderung ke sini nak belajar ilmu usul fiqh dan juga fiqah. Serta saya cenderung juga dalam mempelajari ilmu hadis. Hadis secara riwayah ini. Jadi ketika itu saya akan berada di perkhususan itu. Sebab ikut adatnya payah satu orang dia alim semua bidang.
Kalau dia alim semua bidang, ada dua kemungkinan. Yang imam dia alim sungguh, yang dia memakai penipu. Sama dia alim sungguh atau dia penipu. Ui, saya alim semua benda. Tanyalah apa soalan, semua saya akan jawab. Ucapan itu sama ada dia alim sungguh atau dia temerang sungguh. Sebab payah satu orang dia akan kuasai ilmu secara semua dikuasai dengan matang. Jadi kita akan ada takhasus, kita akan ada minat kepada mana-mana ilmu tertentu. Namun sebelum nak sampai kepada ilmu tertentu itu, kita perlulah melalui semua bidang-bidang ilmu tu secara lalu. Secara ibtidainya, semua mata-mata kena selesai dan faham betul-betul. 2-3 lapis, barulah kita akan naik. Sebab tu tuan-tuan, menuntut ilmu kena lama. 4 tahun nak jadi alim tak Siapa yang ada jiwa, saya nak 4 tahun je kat Mesir. Lepas tu insyaAllah saya balik, saya akan jadi alim kabir. Tak akan jadi, insyaAllah. Sebab tu memang belajar di Mesir ni satu masalahnya. Mula-mula kita jangkanya 4 tahun. Akhirnya dia akan jadi bertahun-tahun. Cumanya bertahun-tahun itu, kalau sebab tak lulus tak puas hati lah. Berapa dah lama Mesir? Berapa tahun? 10 tahun berapa? Tak lulus tak tahu. Tension lah. Tapi kalau duduk lama sebab dah selesai 4 tahun straight, mula sama master, mula sama PhD. Sebab apa? Dia seronok duduk di Mesir nak menuntut ilmu. Yang itulah hakikat kepada masalah belajar di Mesir. Adik-adik dah datang di Mesir dah kan? Maka adik-adik akan terkena masalah itu. Man syariban nil sa'uba alaihi ruju' ila Malaysia. Dan muskilatun nil. Lianna nil minal jannah min sidratil muntaha. Jadi siapa yang sudah minum air sungai Nil, payah dia nak keluar. Dia akan terkena candu. Candu Mesir. Dia akan rasa seronok nak belajar begitu. Sebab tu menuntut ilmu ni perlu pada tulus zaman. Bayangkan kita nak belajar ilmu asal-asal ni mudah 3-4 tahun dah. Kita ada tanggungjawab di kuliah lagi. Kita nak tumpu ilmu telaki lagi. Maksudnya kita akan terpaksa mengambil masa yang panjang. Dan memang syarat untuk ilmu tu perlu masa yang panjang. Sebab tu siapa yang dia ada niat nak belajar secara kasar-kasar, okey 4 tahun cukup. Bolehlah tak tahu semua dan taklah tak tahu semua. Okey? Tapi kalau dia nak kuasai dengan baik, 10 tahun al-aqal, 15 tahun, 20 tahun. Sedut sikit 20 tahun tak? 20 tahun. Tapi hakikatnya begitu, ilmu perlu kepada kematangan. Dan saya mengharapkan dalam ramai-ramai ini, insya-Allah, seorang dua orang je yang 4 tahun betul balik. Macam doa je, supaya lepas 4 tahun kita buat master, buat PhD, biar lama di Mesir, supaya kita dapat menguasai ilmu dengan dalam. Okey, itu adalah beberapa nama guru kepada Imam Al-Haramain. Kalau kita tengok dari segi Musrat Zai itu, Nasyatu Imam Al-Haramain fi nashril ilm. Imam Al-Haramain ini daripada muda sampai beliau meninggal dunia, beliau tidak lepas dari segi menuntut ilmu. Ya imam belajar, ya imam mengajar. Maka dengan sebab itu tak mustahil satu orang itu dia akan jadi dalam dan pakar dalam bidang dia. Sebab memang itulah kerja dia. Dia tak ada kerja lain. Tidak ada profesion lain. Hanya dari segi menumpukan ilmu. Dan akhirnya beliau sudah menjadi benteng kepada Islam dari segi ilmu tersebut. Orang nak cakap lebih kurang dengan Islam, tak, beliau ada. Nak meragukan akidah umat Islam, beliau ada. Sebab Imam Haramain ini selain daripada pakar dalam ilmu usul fiqh, selain pakar segi masalah fiqh, beliau juga alim dan sangat hebat dari segi ilmu akidah. Imamul Haramain Al-Juwaini, Syekh Imam Haramain ini. Kalau kita tengok, Imam Al-Haramain ini mula mengajar manusia, mengajar orang ramai selepas daripada ayah benda beliau itu meninggal dunia. Imam Al-Haramain ayahnya meninggal dunia. Jadi bila imam ayahnya meninggal dunia, ulama-ulama ketika itu telah meminta Imam Al-Haramain menggantikan majlis ayahanda beliau. Tengok kalau kita balik semula dalam muka surat Dal, surat Dal, wa tuwfiya Abu Muhammad Al-Juwaini binaisabur fi Zilqa'dah sanata 38 wa 400 hijriyah, wa kana Imamul Haramain hina idzin qariban min 19 sanah. Bayangkan umur 19 tahun ayahanda beliau sudah meninggal dunia, dan pada waktu itulah selepas itu beliau diminta untuk mengajar. Mula mengajar di kerusi ayahanda beliau, orang alim besar. Ulama pula yang meminta supaya Imam Al-Haramain mengajar ketika beliau berusia 19 tahun. Kita dah berapa dah umur sekarang? Ada ganti ulama-ulama besar dunia mengajar?
nahnu mazilna fil waraqat. Falizalik qultu lakum miraran wa takraran qad ta'akhkharna. Walakin la ba's. Qad yakunu mutaakhirun haqiqatan sayakunu mutaqaddiman biiznillah fi yawm minal ayyam. Orang Melayu kata apa? Biar lambat asal selamat. Tapi kalau lambat sangat janganlah, tak selamat nanti. Okey, daripada umur 19 tahun beliau sudah mula mengajar, menggantikan kerusi ayahanda beliau. Dan kalau kita tengok lagi, di Mekah dan Madinah, sewaktu Imam Al-Haramain menunaikan haji, beliau telah tinggal di Mekah dan Madinah selama 4 tahun. Dan selama itulah beliau mengajar orang ilmu-ilmu agama sehingga beliau digelar sebagai Imamul Haramain. Kemudian selepas berlalu 4 tahun tu, ada Imam Al-Haramain Al-Juwaini ila Naisabur fi wilayati Sultan Alab Arsalan ma'azratan wa haziya 'inda nizamil malik wa huwa wazir Sultan Alab Arsalan As-Saljuqi fabuniyat lahul madrasah an-nizamiyah bi Naisabur wa uq'ida litadrisi fiha wa baqiya 'ala dhalika qariban min 30 sanah. Setelah 4 tahun beliau berada di Mekah, balik ke Naisabur semula, lalu Perdana Menteri ketika itu yang bernama Nizamul Malik. Nizamul Malik ini adalah Perdana Menteri bagi raja ketika itu bernama Alab Arsalan. Raja nama Arsalan, Alab Arsalan. Manakala menteri besarnya ataupun Perdana Menterinya adalah digelar sebagai Nizamul Malik. Jadi Nizamul Malik telah membina satu sekolah khusus supaya Imamul Haramain mengajar masyarakat di situ. Dibina satu sekolah khusus, satu universiti khusus untuk Imamul Haramain. Lalu di situlah Imamul Haramain mengabdikan waktunya selama 30 tahun mengajar. Sampailah akhirnya beliau meninggal dunia. Maknanya hidupnya daripada mula sampai beliau meninggal dunia adalah semata-mata untuk ilmu. Ini perjuangan beliau. Mungkin beliau tidak terlibat dalam perang, mungkin beliau tidak terlibat itu dan ini, tapi perjuangan beliau adalah mendalami bidang ilmu agama sehingga akhirnya beliau menjadi benteng mempertahankan agama Islam dari sudut syariatnya, dari sudut akidahnya, dari sudut itu dipertahankan dengan kekuatan ilmu yang beliau miliki. Jadi kalau kita tengok semua orang bercita-cita untuk mempertahankan syariat. Jadi setiap orang ada peranan dia. Orang yang berada di medan politik, maka peranannya menggunakan politik itu untuk mempertahankan agama. Orang yang dia belajar, dia duduk dalam bidang ilmu, dia kena menguasai ilmu dengan baik, supaya dengan ilmunya dia akan dapat mempertahankan agama. Satu orang askar, apa dia nak buat? Dia kena pastikan dia pandai menembak, pandai berperang, supaya dia akan dapat mempertahankan agama dengan kepakaran peperangan yang dia ada. Jadi setiap orang dia ada tugasan dia. Dan apabila kita sudah Allah Ta'ala lorongkan dalam bidang ilmu, maka cara kita menguasai ataupun mempertahankan agama adalah dengan kita menguasai ilmu agama dengan mantap. Cuma tak glamour lah. Mungkin orang macam tak berjuang je. Inilah perjuangan kita. Tengok Imam Al-Haramain. Daripada umur 19 tahun sampai beliau wafat. Itu perjuangan beliau. Beliau mungkin tak glamour lah. Tapi sampai ke hari ini, perjuangan beliau dapat kita rasai. Jadi setiap orang dia ada bidang dia, dia ada tempat dia. Di mana Allah letakkan dia, di situlah dia perlu mempertahankan syariat. Okey, akidah Imamul Haramain, beliau bermazhab dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, iaitu bermazhab dengan mazhab Al-Asy'ariyah. Beliau adalah ulama besar dalam ilmu akidah, dan beliau adalah ulama besar dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Mazhab fiqh beliau semestinya adalah mazhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Kalau kita tengok ramai ulama-ulama besar dunia ini bermazhab dengan mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Bukan nak menafikan mazhab-mazhab lain, tapi kalau kita tengok secara realitinya, ramai ulama-ulama besar itu adalah bermazhab dengan mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Karangan Imamul Haramain, wow, banyak sekali Antara yang besarnya, kalau dalam masalah fiqh, dia satu kitab. Imam Haramain ada satu kitab yang namanya Nihayatul Matlab fi Dirayatil Mazhab. Kitab besar dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Besar sangat-sangat. Dan Alhamdulillah kitab ini ada dijual di maktabah-maktabah. Baru selesai tahqiq dalam tahun-tahun yang belakangan ni.
kitab ini menghuraikan kalam Al-Imam Asy-Syafi'i. Maksudnya belajar mazhab Syafi'i berdasarkan kalam Imam Syafi'i terus. Maksudnya ini adalah antara kitab asas Nihayatul Matlab Antaranya kitab Asy-Syamil dalam ilmu akidah, Al-Burhan. Ini antara kitab beliau dalam ilmu usul fiqh. Bukannya Waraqat je, beliau ada kitab Al-Burhan. Dan kitab Waraqat yang ada di tangan kita ni pun adalah hasil karangan beliau. Dan beliau juga ada kitab Al-Aqidah An-Nizamiyah. Ini dalam masalah akidah. Kita tengok apa kalam ulama yang hidup sezaman dengan beliau. Antara ulama yang sezaman dengan Imamul Haramain adalah Al-Imam Asy-Syirazi. Al-Imam Asy-Syirazi, beliau memiliki siapa tahu apakah dia kitab karangan Imam Asy-Syirazi? Kukutlah ada yang pernah belajar kan, pernah dengar. Okey, dalam ilmu usul fiqh antara kitab Al-Imam Asy-Syirazi adalah Al-Luma'. Dan kalau kita perasan, matan Waraqat dengan Al-Luma' sangat hampir. Cuma matan Waraqat ringkas, Al-Luma' lebih terperinci lah. Dan mereka sezaman. Dan banyak ayat kitab Waraqat ada dalam kitab Al-Luma'. Sampai saya tanya kepada Fadilatul Syekh Said bin Shaltut, siapa ambil daripada siapa? Tak dapat nak dibuktikan. Kata Syekh Said itu perlu pada kajian tu. Sebab adakah Imam Al-Haramain ambil daripada Imam Asy-Syirazi atau Imam Asy-Syirazi yang mengambil kitab Waraqat lalu dijadikan sebagai antara matan beliau? Atau sebenarnya kedua-dua ni oleh sezaman mereka pernah belajar dengan seorang ulama lain. Jadi ini kalam guru beliau. Wallahualam. Tapi kalau kita baca kitab Al-Luma' karangan Al-Imam Asy-Syirazi, kita akan mendapati banyak sangat persamaan di antara matan Waraqat dengan kitab Al-Luma'. Cuma Al-Luma' lebih luas lah. Tapi kalau kita tengok matannya ada. Sehingga saya sendiri bila baca kitab Waraqat, untuk saya menghuraikannya, saya akan juga merujuk kitab Al-Luma'. Sebab seakan-akan Luma' menjadi huraian kepada Al-Waraqat. Jadi Al-Imam Asy-Syirazi bila ada kitab Al-Luma' dalam ilmu usul fiqh, dan beliau juga ada kitab yang masyhur dalam fiqh mazhab Syafi'i, Al-Muhadzab. Matan Al-Muhadzab yang mana Imam An-Nawawi menghuraikannya lalu dinamakan dengan nama Al-Majmu'. Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Jadi Al-Muhadzab itu karangannya Imam Asy-Syirazi, manakala Al-Majmu' adalah karangan Imamun Nawawi. Jadi Imam Syirazi ni banyaklah kalau kita tengok pujian-pujian ulama kepada beliau, dan beliau seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i kita. Apa kata Imam Asy-Syirazi terhadap Imam Al-Haramain yang sezaman dengan beliau? Kata Imam Asy-Syirazi, tamatta'u bihadzal imam fa innahu nuzhatu hadzal zaman. Wahai manusia yang berada pada zaman saya, tamatta'u bihadzal imam. Ambillah keenakan dan kesedapan daripada imam ini, iaitu Imamul Haramain. Kerana sesungguhnya beliau adalah nuzhah. Beliau adalah keindahan bagi zaman ini. Apa kata beliau lagi? Ya mufida ahli al-masyriq wal maghrib, laqad istafada min ilmika al-awwaluna wal akhirun. Wahai orang yang telah memberikan faedah bagi penduduk timur dan barat. Ni Imam Syirazi puji Imam Al-Haramain. Wahai orang yang telah memberikan manfaat kepada penduduk timur dan barat, sesungguhnya orang yang terdahulu dan orang yang terkemudian sudah mendapat manfaat daripada ilmu. Ulama besar puji ulama besar. Apa maksud dia? Imam Al-Haramain ni memang ulama besar. Sebab sehingga begitu sekali beliau dipuji oleh Imam Asy-Syirazi. Antara ucapan Imam Al-Haramain, kalau tengok Musrat Ta, ni antara ucapan beliau. Ana la anamu wa la akulu adatan. Wa innama anamu idza ghalabani naum. Lailan kana aw nahara wa akulu idza ishtahaitu ta'am ayya waqtin kan. Saya orang yang tidak tidur dan tidak makan secara adatnya. Maksudnya saya tidak memiliki waktu khusus. Kita ada waktu tak? Mesti. Sebelum hantar Waraqat kena pergi hot rock dulu. Setengah jam makan, laju datang sini. Okey, tu adatnya mungkin.
Ada orang pagi kena makan ni, tengah hari, lepas tengah hari, lepas zuhur, selepas zuhur, sebelum asar, lepas asar, sebelum maghrib, lepas maghrib, dan sebelum tidur. Dia ada adat-adat dia, ikut masing-masing lah. Tengok saiz lah kan. Okay. Jadi Imamul Haramain pula, beliau ini tidak tidur dan tidak makan secara ada waktu tertentu. Maksudnya tak ada jadual. Kata beliau, saya hanya akan tidur bila saya dah mengantuk. Mengantuk saya tidur. Selagi tak mengantuk, tak ada kerja saya nak tidur. Kita kadang-kadang suka mengantuk-ngantukkan diri je tak? Okey, itu kelebihan kita yang tak ada pada Imamul Haramain. Dan beliau kata, saya hanya akan makan apabila saya teringin nak makan. Bila terasa lapar, beliau akan makan. Selagi tak ada rasa lapar, tak teringin, tak ada kerja lah nak, makan apa tak ada. Bila teringin, baru makan. Bila beliau rasa lapar, beliau akan makan. Apa lagi kata beliau? Ma takallamtu fi ilmil kalami kalimatan hatta hafiztu min kalamil qadi Abi Bakrin wahdihi 10,000 waraqah. Subhanallah. Saya tidak akan bercakap di dalam ilmu kalam. Ni adalah satu benda yang perlu kita ambil perhatian. Kata beliau, saya tidak akan bercakap dalam ilmu kalam, dalam ilmu akidah ini, saya tak akan ucapkan satu kalimah pun sehinggalah saya telah menghafaz daripada ucapan Al-Qadi Abu Bakr Al-Baqillani. Beliau seorang saja. Ucapan beliau saja, apabila saya telah hafaz ucapan beliau sebanyak 10,000 helaian kertas. Tuan-tuan, kalau kita buka kitab tulisan tangan dulu, bukan macam waraqat kita ni, punyalah banyak sengkang-sengkang dia. Sengaja saya buat sengkang tu kan, supaya untuk adik-adik yang dirahmati Allah boleh nak dhabit. Dan masa sama saya pun boleh untung kan. Bila banyak muka surat, banyaklah untungnya. Dan adik-adik pun dapat untung, boleh dhabit elok kan. Kalau tak ada ruang ni, nak dhabit tahu mana. Okey, orang dulu oleh kerana kertas sangat sukar, maka kitabnya akan jadi sangat rapat. Sebab tu dia tak ada perenggan. Kalau baca kitab Makhtutat dulu, tak ada perenggan-perenggan. Ni contoh belakang. Tengok belakang kitab kita tu boleh tengok muka surat apa tu? Itu contoh matan. Itu adalah Makhtutat matan waraqat dia ada. Ustaz Ain tu. Kita tengok ada tak perenggan-perenggan? Tak ada. Bercantum semuanya. Titik pun tak ada, apa pun tak ada. Sebab kertas susah dapat. Jadi semua ucapan itu akan ditulis secara dah sambung-sambung gitu je. Jadi bayangkan 10,000 helaian kertas ucapan Imam Al-Qadi Abu Bakr Al-Baqillani. Setelah beliau menghafaz ucapan Imam Abu Bakr Al-Baqillani sahaja, cukup dengan beliau saja 10,000. Ulama lain tak tahu lagi berapa yang beliau hafal. Setelah beliau menghafaz 10,000 helaian kertas, baru beliau berani nak bincang ilmu kalam. Maksudnya takhassus. Kita pula kalau kita tengok orang zaman hari ni, kadang-kadang dia belajar pun lebih kurang, dia mula nak mengajar. Lebih dahsyat, ada satu orang saya pernah jumpa, bila dia sebut macam-macam benda disebut, semua benda disebut. Lalu saya kata sebenarnya kita sepatutnya hanya sebut dalam pengkhususan kita. Kita mahir bidang apa? Apa pengkhususan kita? Kita belajar dulu apa benda yang kita belajar betul-betul. Dalam bab itulah kita bincang. Bab lain jangan bincang. Sebab kita bukan orang yang ada autoriti. Lalu dia sanggah ucapan saya, dia kata saya tak setuju bila awak sebut setiap orang hanya boleh sebut dalam bidang dia. Bagi saya, kata dia lah, bagi saya setiap kita berhak cakap apa sahaja bidang dia cakap. Lagi dahsyat tuan-tuan, saya tak payah sebut nama lah. Orang Malaysia kita, bukan di sini lah. Dia dulu belajar sini, lepas tu dah balik Malaysia. Bagi dia, walaupun dia bukan ahli dalam satu bidang, dia berhak untuk bercakap. Hak kebebasan. Bahaya Tengok Imam Al-Haramain Al-Juwaini, beliau tak berani untuk bicara tentang ilmu kalam selagi beliau tidak menghafaz 10,000 helaian kertas ucapan Imam Abu Bakr Al-Baqillani, ulama besar dalam ilmu kalam. Kita baru nak hafal waraqat ni. Nama pun waraqat, helaian-helaian kertas yang sedikit, tak sampai 10,000 Itu pun kadang-kadang ada orang waraqat pun tak baca lagi betul-betul. Dia kata kita boleh baca, kita ni hafal pun tidak, jadi bahaya. Sebab tu kita di Al-Azhar, kalau kita perasan, ulama-ulama kita sangat menekankan untuk kita menghafaz matan-matan ini, supaya kita itu dipandu dengan
dengan fakta-fakta ilmu, tidaklah menerawang ikut akal kita. Ini syair Imam Al-Haramain. Syair ini sangat penting. Kita baca, tengok syair ini sangat mirip dengan syair Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Akhi lan tanala al-ilma illa bi sittatin sa'umbika an tafsiliha bi bayani zaka'un wa hirsun wa iftiqarun wa ghurbatun wa talqinu ustadin wa tulu zamani. Ni katanya Imamul Haramain yang sudah bergulumang dengan ilmu semenjak beliau berusia 19 tahun. 19 tahun tu mengajar, sebelum tu dah belajar dah. 19 tahun dah jadi syekh sampailah beliau wafat Apa kata beliau setelah beliau meneroka menjadi ahli dalam bidang ilmu yang kita semua sedang nak berusaha masuk dalam bidang ini? Kata beliau, wahai saudaraku. Beliau tak kata ya tilmizi, tak ya akhi. Tawaduk. Sebab tu orang menuntut ilmu ni makin dia belajar dia akan tawaduk. Dia tidak akan pandang orang yang rendah ilmu daripada dia tak akan pandang dengan pandangan hina. Sebab mungkin sekarang akan datang tak tahu lagi. Sekarang nampak macam tak pandai, kau akan datang lebih pandai daripada dia mengajar. Jadi sebut akhi. Kalau kita baca kitab Bahrul Mazi, hai saudaraku. Saudara ni hai kawanku lah. Sebab tu menuntut ilmu perlu pada tawaduk. Siapa menuntut ilmu makin jadi bongkak, itu tidak menunjukkan bahawa dia mendapat ilmu yang barakah. Akhi, wahai saudaraku, kamu tidak akan sama sekali mendapat ilmu melainkan hanya dengan sebab 6 perkara. Ada 6 sebab ini, barulah kita akan menjadi orang yang mendapat ilmu dengan makna yang sebenarnya. Saya akan memberitahu kepada kamu huraiannya secara huraian. Saya akan memberitahu kepada kamu huraiannya secara penerangan yang jelas. Zakat, kecerdikan. Yang ni tak boleh nak buat apalah. Ada orang, saya dah makan kacang cerdik tapi tak cerdik-cerdik juga. Nak buat macam mana kacang tu yang cerdik kan? Dia tak cerdik lagi. Maknanya zakat ini adalah wahbah ilahiyah, pemberian Allah Azza wa Jal. Ada orang awal-awal tak cerdik tapi akhirnya dia usaha, dia berdoa mohon kepada Allah, akhirnya dah menjadi orang cerdik. Ada orang belajar sampai sudah tak cerdik-cerdik juga. Nak buat macam mana? Tuhan tidak mahu dia menjadi orang alim. Namun adakah dia rugi? Tidak. Dia sudah melalui proses. Cuma dia tidak diinginkan oleh Allah menjadi orang alim. Kita tak diminta untuk jadi alim atau tidak. Kita diminta untuk melalui lorong. Betul, serahlah ke Tuhan nak pilih kita nak jadi orang alim ataupun tidak. Namun semua kita tak akan rugi. Sebab man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Atau kama qala al-habibul mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi zakat ini adalah kecerdikan. Kecerdikan ini adalah pemberian daripada Allah. Dan ada orang dia cerdik tapi tak mustahil. Dengan sebab malas dia akhirnya dia jadi dungu lepas tu. Ada orang awal-awal tak tercerdik. Contohnya macam Al-Imam Al-Muzani, murid kepada bukan Imam Muzani, Al-Imam Rabi' Al-Muradi. Al-Rabi' Al-Muradi, murid langsung Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i kata, kalaulah ilmu ni saya boleh letak dalam gelas, saya suap kamu, saya buat tu. Terang, jenuh terang. Tak faham. Tapi beliau orang yang sangat sayang pada Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i sangat rasa tenang, rasa mudah selesa kerana Sayyidina Imam Ar-Rabi' Al-Muradi jadi khadim kepada Imam Syafi'i. Beliau memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada Imam Syafi'i. Beliau selesaikan apa yang Imam Syafi'i inginkan dari segi maknanya makanan mungkin. Beliau menjadi khadam Imam Syafi'i. Dan Imam Ar-Rabi' Al-Muradi adalah orang yang melaungkan azan di Masjid Amr bin Al-As, atau dulu namanya sebagai Al-Masjid Al-Atiq. Imam Syafi'i dulu pernah mengajar di sana di masjid Sayyidina Amr bin Al-As, masjid yang mula-mula sekali berada di Eropah. Di Mesir dan juga di Afrika, di tanah Afrika luas ni, itulah masjid yang mula-mula sekali, masjid yang dibina pada zaman sahabat, Sayyidina Amr bin Al-As, bila beliau berjaya membebaskan Mesir daripada berada terus di bawah jajahan takluk Rom. Jadi Ar-Rabi' Al-Muradi rahimahullah azza wa jal, pada peringkat awalnya tak cerdik lah ikut bahasa kita. Sampai Imam Syafi'i kata, kalaulah saya boleh tuangkan ilmu dalam gelas dan saya suapkan ilmu tu, mau saya buat. Tapi apakan daya saya? Takat saya mampulah. Terang banyak tak faham juga nak buat macam mana. Zakat. Tapi tengok Allah Ta'ala akhirnya
mengizinkan juga Ar-Rabi' Al-Muradi menjadi orang alim, sehingga akhirnya beliau menjadi min ashabil wujuh, ulama besar dalam mazhab Syafi'i yang memiliki kehebatan selepas itu. Dan ceritanya kalau Allah nak bagi, Allah boleh bagi. Lepas tu jangan putus asa. Kalau kita tengok orang ni cerdik, dia ngapas kejap kita hafal 3-4 hari tak ada kelakar lagi, tak apalah. Usaha. Allah tak akan tanggungjawabkan kita dengan apa yang kita tak mampu. Namun usaha kesungguhan itu yang akan dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Wa hirus. Hirus. Rasa nak, rasa hirus ni apa cakap Melayu kita? Haris, orang yang haris. Dia ni mengambil berat begitu, al-ihtimam kalau kita boleh terjemahkan. Harus ni maknanya al-ihtimam. Dia ambil berat dengan ilmu. Dia tak buat lebih kurang dari segi menuntut ilmu ni. Dia memang meletakkan fokus dia adalah menuntut ilmu. Harus. Maknanya kalau bertembung apa benda sekalipun, dah ilmu dulu. Biar dia berlapar, ilmu. Tak ada istilah ilmu dua, tak ada. Ilmu first. Sebab memang dia punya fokus dia nak jadi orang alim. Bila kita letak fokus jadi orang alim ni, mesti meletakkan fokus itu di awal. Tak ada lagi fokus yang lebih besar daripada itu. Macam seorang pelancong, satu orang pelancong, apa fokus dia? Dia nak berjalan. Betul tak? Dia datang ke Mesir nak berjalan. Tiba-tiba dia sampai Mesir, dia lorok jauh je, tak pergi mana dah. Hilanglah fokus dia. Oh, fokus datang Mesir apa? Saya nak berjalan. Habis tu, dia berjalan mana? Saya tak pergi jalan mana lagi. Saya baru sampai ke Ruak Jawi dan saya nak duduk saya sampai hari saya balik. Ketika itu dia lari fokus. Baguslah tu kan? Tapi dia lari fokus. Fokus asal dia tak dapat nak dipenuhi. Sebab dia bukan lagi menjadi pelancong. Dia betulkan menjadi talibul ilmi. Tak apa, baguslah tu. Baguslah dia betulkan fokus tu. Tapi kalau dia fokus dia asal dia begitu, dia akan jadi orang yang dianggap melunaskan fokus dia apabila dia meletakkan kesungguhan dia. Segala yang difikirkan adalah untuk mencapai fokus dia yang asal. Seorang petani, contoh petani. Apa fokus dia? Dia nak berbakti pada tanah. Sampai ke sawah bendang, dia lepak, nyanyi, tidur, lepas tu balik. Lepas tu datang pergi bendang. Berapa pergi bendang? Lepas tu buat apa ke bendang? Lepak-lepak. Apa fokus? Nak jadi petani yang berjaya. Awak bukan jadi petani yang berjaya, awak menjadi petani yang gila. Datang ke bendang menyanyi-nyanyi, kemudian tidur, makan dalam bekas tepak tu macam-macam tu, betul balik. Ini bukan fokus kamu. Kamu sebenarnya fokus kamu bukan untuk bertani, fokus kamu adalah untuk bergembira di sawah padi. Jadi tengoklah, setiap kita ada fokus. Dan saya mengharapkan fokus kita semua adalah untuk ilmu. Ke memang fokus ni melancong? Kalau melancong ya boleh ke sana ke sini, sebab fokus kita memang tak nak belajar. Tapi kalau fokus kita nak belajar, semua benda yang bercanggah dengan fokus kita hendaklah kita kesampingkan. Sebab fokus kita adalah menuntut ilmu. Sebab ini adalah al-hirs. Kalau tak ada satu syarat ni pun, habis kita tak akan mendapat ilmu. Waftiqar. Iftiqar apa dia? Rasa tak cukup. Adamul kifayah. Tak ada istilah, macam mana tak? Sekadar, yelah daripada tak tahu langsung, korang dah tahu. Sekadar itu yang perasaan dia. Dia tidak ada himmah. Dia tidak ada himmah aliyah. Dia tak ada himmah yang paling tinggi. Macam mana orang tak? Dah hafal matan? Alah, tak kisah Syekh. Kalau tak hafal matan pun buku ada. Entah entah belajar berapa jam? Ana seminggu 2 jam je belajar. Seminggu 2 jam. Entah kelas apa yang tak pergi? Ana tak apa. Sebab kalau kita bertakwa, Allah akan bagi ilmu. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Maksudnya dia tidak ada iftiqar. Dia tak ada rasa, alamak tak cukup lah. Ini tak hafal lagi. Alamak saya ni dari segi fiqah macam okey lah. Tapi sebenarnya tak kuasai betul-betul pun. Alamak bawa sekadar hafal matan Minhajul Usul lah. Tak hafal lagi matan Al-Mustasfa. Contoh Imam Al-Ghazali. Alamak seminggu kelas ada 20 aja. Alamak macam mana ni Dia orang yang menuntut ilmu begitu. Sebab tu katanya, saya terlupa siapa yang sebut ni dia kata manhuman la yashba'an. Kalau tak istilahnya kalau Ibnu Abbas ataupun begitulah, saya terlupa saya tepatnya.
Man humani la yashba'an, talibu ilmin wa talibu dunya. Dua orang yang tamak, yang tak akan rasa puas. Man human la yashba'an, talibu ilmin wa talibu dunya. Dua orang yang tamak haloba, yang tak akan kenyang-kenyang. Siapa dia? Talibu ilmin, orang yang menuntut ilmu, wa talibu dunya, dan orang yang mencari dunia. Tak akan kenyang dua orang ni. Cuma orang yang pertama, dia tak kenyang-kenyang, tapi dia akan untung. Sebab dia rasa nak lagi, tak puas lagi. Banyak benda tak tahu ni. Makin belajar, makin dia rasa dia tak tahu. Akhirnya dia dapat banyak. Dan bermanfaat untuk diri dia dan juga kepada umat. Tapi yang satu lagi tu rugilah. Dia cari dunia, tak puas. Akhirnya sampailah firman Allah, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ta'al, khalas. Al-waqtu qad intaha wal mautu qad wasal, tafaddal ila al-qabri ala tul. Ma fish ta'khir wala taqdim. Khalas ya ammi, inteh. Betul eh? Main selesai. Sebab dia sudah gila ke dunia sampai dia terlupa Tapi kalau satu orang tadi, dia gila ke ilmu, sebab makin dia menuntut ilmu, makin dia kenal Allah Azza wa Jalla. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Jadi orang dia kena ada iftiqar, dia kena ada rasa tak cukup. Sebab tu lebih kita belajar ni, contoh bila kita belajar dengan masyayikh, hari ni kita baca cakap Melayu nanti kalau adik-adik ikut kelas dengan masyayikh Arab, benda yang adik-adik akan tertekan, tak faham. Bagus sebenarnya tak faham tu. Ada orang dia tak tahu apa. Entah apa benda tak tahu, entah. Dia tak pergi kelas, dia lepak kat rumah, dia menjadikan Al-Azhar tu macam-macam cawangan. Bukan sekadar di Al-Azhar Kahirah, contoh dia Azhar di rumah dia, Azhar di rumah kawan dia, macam-macam cawangan Al-Azhar. Azhar Ayu Ashir, Ayu Sabi', Ayu Samin. Dia tak ke kelas. Bila kita tanya, entah tak, apa ni entah tak tahu? Entah, tak tahu, benda tak tahu. Dia tak tahu, benda apa dia tak tahu. Lebih kita belajar pula, kita akan rasa tension sebab banyak benda kita tak tahu. Kita tahu yang kita tak tahu, yang ni pun kita tak tahu. Jadi kita akan tertekan. Di situlah dia akan melonjakkan kita untuk menuntut ilmu. Hatta dulu peringkat awal saya belajar, memang masa itulah bahayanya sebab boleh putus asa. Tak faham Okey, tinggal kelas. Lepas tu faham ke? Okey, pergi kelas tak faham. Okey, balik rumah faham? Tak faham juga. Okey, mana lagi baik? Tak faham di rumah atau tak faham pergi kelas? Lebih baik tak faham pergi kelas. Sebab kita tahu kita tak faham apa. Dan sekurang-kurangnya, saya dulu peringkat awal, sampai saya ambil tu kertas, memang tak faham lah saya kata apa. Tapi nak dengar dia kata apa. Dengar satu kalimah tak faham, tulis. Gum-gumah. Apa dia gum-gumah? Jim, mim, ta marbutah. Jum-jumah. Tak apa, balik nanti tengok kamus. Akhirnya gum-gumah maksudnya tengkorak. Dapat dah satu kalimah. Akhirnya kita, walaupun perbahasan ilmu tu peringkat awal kita tak dapat, tapi kita dapat kalimah. Dan kalimah penting. Dan benda tu memerlukan kesabaran. Iftiqar. Wa ghurbah. Ghurbah, duduk asing, duduk sunyi. Sebab tu kita datang ke sini. Kita lari daripada Malaysia. Kalau kita duduk di Malaysia, kan macam-macam kita akan ada tanggungjawab lain. Kan kita lari ni. Semua ni lari belaka. Saya di Malaysia tak boleh nak duduk macam ni. Kita lari. Bukan lari daripada tanggungjawab, tak. Lari daripada tanggungjawab, pergi ke satu tanggungjawab yang lain. Sebab menuntut ilmu ni perlu pada ghurbah, perlu kepada permusafiran. Sebab selain pada dia dapat fokus, dia juga dapat menambahkan mutu ilmu dia. Kata Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, safir tajid iwadan amman tufariquhu. Safir, bermusafirlah kamu. Tajid iwadan amman tufariquhu. Kamu akan mendapati ganti terhadap benda yang kamu tinggal. Okey, kita tinggalkan Malaysia, banyak benda kita terlepaskan, nanti kita akan dapat ganti. Di mana di sini? Safir tajid iwadan amman tufariquhu. Wansab fa inna lazizal 'ishi fin nasabi. Wansab ay wat'ab. Berpenat lelahlah. Nuntut ilmu ni biar penat. Biar sampai kita lelah nuntut ilmu ni. Wansab, berpenat lelahlah, kata Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, fa inna lazizal 'aishi fin nasabi. Kerana sesungguhnya kelazatan hidup ini ada pada penat lelah. Saya sendiri contoh, dulu nak baca membantah warakat, tak faham-faham.
Syekh baca tak faham, tanya, penat tuan-tuan. Nak faham kalimah Arab, nak faham kitab turas, tapi sekarang puas hati. Puas hati setakat ni lah kan. Boleh lah tara-tara berbodoh gitu, kata orang tuan-tuan kan. Boleh lah tara berbodoh kan. Baca, okey faham. Tak perlu sangat buka kamus. Tapi sebelum nak sampai ke situ, kita dah penat lelah dah. Jadi berpenat lelah lah sekarang, supaya nanti kita rasa enaknya hidup ilmu kita pada masa akan datang. Wa hurbah wa talqin ustaz, perlu kepada talqin, perlu pada huraian seorang ustaz, seorang guru. Di sinilah menunjukkan pentingnya kita mempelajari ilmu daripada seseorang guru yang dia juga mendapat ilmu secara talqin, secara berguru, dan si guru tu pula begitu. Di sinilah yang dipentingkan dalam ilmu Islam, adanya isnad. Isnad ada dua jenis ya. Isnad mendengar dan isnad kefahaman. Orang kata, Ustaz, nak minta sanad, itu barakah. Saya pun baca Bismillahirrahmanirrahim, tak urang langsung. Ajastukum. Macam tu kan? Okey. Itu namanya sanad. Sanad barakah. Maksudnya saya telah mendengar kitab ini daripada mula sampai habis, dan sanad yang menyambungkan saya sampai kepada Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Itu mengambil keberkatan supaya kita ini dalam salah silah ilmu tu terselit nama kita. Alhamdulillah. Ada jugalah tok nenek moyang kita atas-atas tu, tok guru kita Imam Al-Haramain. Tok wan saya dari segi ilmu yang ke-37 macam tu, fulan bin fulan. Imam Syafi'i ni guru saya yang dia boleh sebut dari segi salah silah ilmu dia. Itu dari segi keberkatan. Namun ada satu lagi yang namanya isnad dari sudut al-fahm. Sanad dari segi kefahaman. Yang ni lah yang dititik beratkan oleh ulama Al-Azhar Al-Syarif. Belajar secara berguru dengan orang yang belajar secara berguru supaya ilmu itu difahami dengan baik. Saya ambil contoh. Dalam kitab-kitab sering disebut, bila disebut qala al-imam dalam ilmu usul fiqh ni, bila disebut qala al-imam, maka imam yang dimasukkanlah Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ni dalam ilmu usul fiqh. Kalau baca mana-mana kitab pun qala al-imam, Imam Fakhruddin Ar-Razi. Okey? Satu hari saya dengar daripada Fadilatul Syekh Said bin Shaltut, bila disebut al-imam, itu adalah Imam Fakhruddin Ar-Razi, melainkan sekiranya kalimah imam itu disebut oleh Ibnul Hajib. Kalau al-imam yang digunakan oleh al-imam Ibnul Hajib dalam kitab usul fiqhnya, maka yang beliau inginkan adalah Imamul Haramain Al-Juwaini. Tak sama dalam kitab. Cari dalam kitab lain tak tersebut benda tu. Okey? Dalam kitab biasa sebut, bila sebut al-imam dalam kitab usul fiqh, maka al-imam yang diinginkan dalam kitab-kitab usul fiqh adalah Imam Fakhruddin Ar-Razi, sahibul mahsul, wa sahibul muntakhab, wa sahib al-ma'alim. Ni kitab besar dalam yang dikarang oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Tiba-tiba guru saya tadi, Fadilatul Syekh Said bin Shaltut, kata, ya betul itu memang berlaku, betul imam yang dimasukkan Imam Ar-Razi, melainkan sekiranya kitab karangan itu adalah karangan Al-Imam Ibnul Hajib Al-Maliki. Kalau Al-Imam Ibnul Hajib Al-Maliki sebut Al-Imam, maka imam yang beliau inginkan adalah Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Saya dengar, pelik. Baik kita belajar lain. Belajar di kuliah lain. Kemudian satu ketika tu saya hadirlah satu majlis Syekh Amr Al-Wirdani. Syekh Amr sebut benda yang sama. Saya kata Syekh Amr Al-Wirdani sebut macam Syekh Said sebut. Dua-dua ni anak murid kepada Syekh Ali Jum'ah. Mesti dua-dua ni ambil daripada Syekh Ali Jum'ah. Jadi daripada Syekh Ali Jum'ah turun kepada Syekh Said Shaltut dan juga Syekh Amr, saya pun dapat daripada dua orang syekh ni. Akhirnya kebetulannya antara kitab muqarrar kami dalam pengkhususan Master Usul Fiqh di Al-Azhar adalah kitab Mukhtasar Al-Imam Ibn Al-Hajib. Mukhtasar Al-Imam Ibn Al-Hajib Al-Maliki. Itu kitab muqarrar peringkat master di Al-Azhar. Zaman saya dululah. Jadi bila baca, akhirnya sampailah kepada terkeluar antara muqarrarnya bila doktor baca, sampailah kepada Al-Imam.
qala al-imam. Jadi Dr. Muhammad ai al-imam Fakhruddin Ar-Razi. Jadi doktor berkata, okey, imam yang dimasukkan oleh Imam Ibn Al-Hajib di sini adalah Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kerana yang biasa kita dengar, bila sebut al-imam, Imam Fakhruddin Ar-Razi. Lalu saya berkata, doktor, la samaht. Al-imam huna laysa al-imam Fakhruddin Ar-Razi wa innama huwa al-imam Imamul Haramain Al-Juwaini. Lalu doktor tu, Allah yarhamu, doktor dah meninggal. Sebut pada saya, Zai, kaif, iza utliqa al-imam fi ilmi usul al-fiqh, fa innahu Fakhruddin Ar-Razi. Doktor kata, mustahil. Bila sebut al-imam saja, maka dia adalah al-imam Fakhruddin Ar-Razi. Ini istilah usul fiqh, katanya beliau. Lalu saya kata, na'am ya doktor, illa fi hadzal kitab. Saya duk pegang apa yang saya dengar dari Syekh Said dan dari Syekh Am Al-Wirdan. Illa fi hadzal kitab. Taib, doktor kata, taib, hati dalil. Sebut dalil, terkejut saya. Saya tahu, kalau saya doktor, atini fursah, anna sa'atatabba' kulla kalimatil imam fi hadzal kitab wa sa'anzur man huwa haqiqatan. Okey, doktor kata silakan. Saya kata, saya janji saya akan cari semua kalimah imam dalam matan Ibn Al-Hajib dan saya akan pastikan siapakah dia. Balik tu, baca matan, baca Al-Julah. Asal jumpa imam, saya bulat. Jumpa imam, bulat. Dan semua masalah-masalah saya cek balik dalam kitab-kitab usul fiqh lain. Pendapat yang katanya imam telah berpendapat begini-begini, ini pendapat siapa? Buka dalam kitab lain, Imamul Haramain. Puas hatilah. Buka lagi bab yang kedua, sebut lagi imam. Dalam kitab Ibn Hajib, dia sebut lagi, okey, imam dalam masalah ni pendapatnya begini-begini. Saya buka kitab usul fiqh lain, dalam masalah sebut, siapakah imam yang dimasukkan di sini? Imamul Haramain. Saya cek semua, saya rasa alhamdulillah. Najahtu akhiran. Sebab apa? Sebab al-isnad. Sebab kita belajar secara bertalaki. Sebab masalah universiti, ini benda yang kita kena sedia maklum. Masalah universiti, kita belajar secara muqarrar. Kita belajar secara tebuk-tebuk begitu. Kerana bukan kerana Al-Azhar tak hebat, tetapi kerana kalau betul-betul nak hebat, BA saja kena 10 tahun, 15 tahun, BA saja, siapa nak datang? BA Al-Azhar, Syariah 15 tahun, Usuluddin 15 tahun, siapa nak datang? Tak, orang datang nak cedok-cedok gitu. Akhirnya terpaksalah, okey, tebuk sini. Akhirnya dapatlah syahadah. Okey, dia telah pun lulus 4 tahun, dapat takdir sekian. Masalahnya kita tak belajar kitab yang lulus habis. Dan kita tidak meneliti ilmu itu secara dalam. Dan di sinilah bahayanya. Sebab tu, kerana kepentingan ini, ulama Azhar tak lepaskan kita begitu. Walaupun di kuliah kita ada pengkhususan, tapi di luar kuliah ada kelas talaqinya di sini, di sana, di situ, di sini, supaya masing-masing mengambil peluang untuk menguatkan kembali asal ilmu yang sebenarnya. Ulama dulu hebat bukan sebab universiti. Ulama dulu hebat kerana kelas talaqi ni yang mendidik mereka daripada satu kitab ke kitab, satu huruf ke satu huruf. Namun bila ada sistem universiti, menjadi masalah kepada ketekunan dan juga kedalaman ilmu tu. Sebab tu di sini kalau kita tengok, ada kuliah Al-Azhar tapi ada kelas talaqi luar. Walaupun zahirnya kelas talaqi itu kelas yang tidak formal, hakikatnya itulah yang formal. Di universiti itu pula yang tidak formal sebenarnya. Namun bukanlah maksud saya, lepas ni jangan pergi universiti, pergi talaqi je, tak. Kena duduk sekali. Sebab orang tak faham. Orang yang bukan belajar agama, dia akan ingat di universiti itulah segala-galanya. Di luar tu sekadar kelas tambahan. Betul? Tapi kita yang belajar agama, kita tahu. Sebenarnya di universiti itu sangat rapuh. Dari segi yang kita perlukan, yang menjadi penguat sebenarnya adalah di luar. Namun oleh kerana kita perlu kuasai kedua-duanya sekali, maka di universiti pun kita kena excellent, dan di luar juga kita kena lebih kuat. Dan sebenarnya kalau kita kuasai ilmu di luar, di universiti sudah jadi zaiful. Senang, mudah. Tapi dia memerlukan kepada kesungguhan. Wa talqinu ustazin. Dan yang terakhir, khalas, wa tulu zaman. Syarat untuk ilmu tu, katanya Imamul Haramain yang telah bergelumang, yang telah menguasai bidang ilmu, inilah kesimpulan akhir beliau. Nak dapat ilmu, nak jadi macam alim macam beliau, perlukan orang yang cerdik. Kalau dia tak cerdik, minta maaf. Habis nak buat macam mana? Saya tak cerdik. Okey, tak apa, jangan putus asa. Mana tahu akhirnya jadi cerdik. Kalau tak juga, okey, Allah Ta'ala tak nak pilih. Adalah hikmahnya tu. Allah Hakim, Maha Bijaksana. Jangan marah ke Tuhan. Harus rasa kesungguhan,
rasa tak cukup, kita akan sanggup untuk jadi orang asing, tidak berada dalam keadaan nyaman, terpaksa jadi orang asing, orang yang penat lelah, dan kita akan menuntut ilmu. Pastikan yang kita belajar tu betul-betul daripada orang yang belajar sampai ke ni. Kalau tidak, rugi kita belajar dengan satu orang yang dia pun sebenarnya tak belajar. Dia mensyekhkan diri dia. Saya syekh. Ada ya. Bila kita tanya, awak belajar dengan siapa? Dia kata, kita boleh baca kan? Naya. Kita sudah merugikan waktu kita menuntut ilmu dengan orang yang dia sendiri tu tidak dibina ilmu dia dengan baik. Dan ilmu juga memerlukan kepada tulu zaman, memerlukan zaman yang panjang. Ada juga orang belajar sekejap jadi alim, ada. Itu secara mukhalafatul adah lah, benda yang jarang berlaku. Tapi biasanya nak menjadi orang alim perlu kepada masa yang panjang. Baik, itulah berkenaan dengan Imamul Haramain Al-Juwaini, dan beliau wafat setelah beliau demam panas. Beliau demam panas, dan akhirnya Allah takdirkan beliau pulang pada 25 Rabiul Akhir tahun 478 Hijriyah, dalam usia beliau 59 tahun. Taklah 59 tahun, maknanya muda lah, meninggal muda. Umur 59 tahun. Saya dah dekat-dekat 40 tahun. Maknanya kalau lah saya meninggal dunia usia Imam Haramain, mampus kering tuan-tuan. Mata benda tak apa betul lagi. Waraqat pun tak habis lagi. Qala al-Imam al-Haramain baru kan. Saya dah dekat 40 tahun dah. Maknanya kalaulah saya mati dalam usia 59 tahun, naya. Nak kena mati lambat lagi tu. Baru nak jadi macam, kalau jadi, rasanya tak jadi dah. Tapi tak apa, kita ada hirs. Mana tahu kau jadi tak? Allah Karim. Jadi maknanya walaupun beliau meninggal dunia dalam usia yang muda, 59 tahun. Muda lah kira-kira tu, bukan 80 tahun, bukan 90 tahun. Tapi subhanallah, beliau telah menguasai bidang beliau dengan begitu cemerlang, dan telah menghasilkan karya yang sangat bermanfaat sampai ke hari ini. Subhanallah. Dan beliau meninggal dunia dan dikebumikan di sana, di kawasan Naisabur. Al-Fatihah untuk beliau dan juga seluruh para ulama yang telah menyampaikan kitab ini kepada kita, dan seluruh ulama yang telah mendidik Imamul Haramain. Begitulah seterusnya sampailah kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, sebagai kita mengambil keberkatan pada hari ini, kita baca sikit matan Imamul Haramain. InsyaAllah pada minggu depan kita bertemu lagi. Biasanya kitab ini, kitab Waraqat ini dalam 30 majlis begitu. Dalam tempoh setahun ini kita akan bersama dengan Waraqat sekitar 30 majlis lebih kurangnya. Dan insyaAllah biiznillah, kalau direzekikan Tuhan, kalau umur kita panjang, kita akan khatam sama kitab ini biiznillah azza wa jalla. Cuma pertemuan kita setakat ni kita buat seminggu sekali dulu. InsyaAllah pengalaman sebenarnya seminggu sekali pun boleh khatam nanti tempoh setahun. Taklah maknanya tertekan sangat, sebab mata Waraqat ni dia berkaitan dengan ilmu usul fiqh. Ilmu usul fiqh ni dia baca sejam setengah tu dah panas kepala. Itu kelebihan ilmu usul fiqh. Dia tak baca 6 jam relax. Kalau relax tu kita pun risau. Kenapa ni? Relax je Ustaz baca usul fiqh. Kita rasa risau. Dia lain. Dia dah mukhalafatul adah. Sebab adat biasanya baca usul fiqh sejam setengah pening kepala dah. Jadi kita baca pun tak lama, setengah jam kita hafal matan, kemudian sejam setengah kita baca, baru kita berhenti. Jadi oleh kerana sekarang ni saya perasan tadi Syekh saya habis dalam pukul 8, kita target insya-Allah minggu depan dan sampai minggu seterusnya 8.30 kita start. Boleh? Ada hair 8.30? Kau ada hair ke pukul 8, 8.30? Tak ada kan? 8.30 kita akan bertemu semula insya-Allah, taklah sampai pukul 9, habis 9 nak habis pukul 11. Lewat dah tu, kan? Subuh awal. Jadi menjelang nak ke subuh tu takut kita terlambat. Pagi-pagi. Pagi-pagi tak ada hair lain pula. Okey. Jadi kita akan mula pukul 8.30 minggu depan, insya-Allah. Dan lah nak lari kejap di Hot Rock tu, kan? 8.30 8.30 sampai pukul 10.30 kita berhenti. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan
sanad yang menghubungkan saya dengan Imamul Haramain. Secara amanahnya saya baca matan Waraqah ini berulang kali dengan Fadilatul Syekh Said bin Shaltut Asy-Syafi'i, guru utama saya dalam ilmu usul fiqh, dan beliau lah yang telah memperkenalkan dan telah menyebabkan saya jatuh cinta dengan ilmu usul fiqh ni. Dulu masa di kuliah, sebelum datang ke Kahirah, dulu saya belajar di Tontor 4 tahun. Saya belajar syariat Islamiah di Tontor 4 tahun, daripada tahun 1999 sampai 2003. Habis 2003 di Tontor, terus datang ke Kahirah dan terus ambil master. Punyalah lama, tahun lepas baru selesai. Banyaklah cerita-cerita duka lara tu. Tak payah cerita lah sini. Sebab kita bukan nak cerita kisah saya. Jadi, bila saya di ke Kahirah pada 2003, saya pun belajar dengan Fadilatul Syekh Said. Mulanya kami baca kitab fiqah, baca kitab Ghayatul Bayan, Syarah Matan Zubat Ibn Raslan. Kemudian tak lama lepas tu, setahun 2 tahun lepas tu, Syekh Said buka mengajar kami kitab namanya Ghayatul Ma'mul, kitab yang paling terbaik dalam menghuraikan matan Waraqat Imam Al-Haramain. Tapi kitab tinggi sungguh. Tu yang saya nak ceritanya, kami ni tak sempat nak ikut susunan betul. Melompat terus. Daripada tak tahu langsung, terus kitab, ya Allah, tinggi sungguh, kan? Tapi tak apalah, rezekinya begitu, kan? Jadi sebab tu tak nak jadi adik-adik jadi pening begitu. Daripada terus tak tahu, baca kita tinggi terus, Tapi sebabnya, tapi itulah, walaupun itu je yang kami ada, tapi barakah. Sempat jugalah kita faham sebab-sebab tu, kan? Jadi saya belajar matan Waraqatnya melalui kitab Ghayatul Ma'mul itu. Sebab Ghayatul Ma'mul kitab huraian Waraqat oleh Imam Syihabuddin Ar-Ramli. Imam Syihabuddin Ar-Ramli menghuraikan matan Waraqat, yang mana huraian beliau namakan dengan nama Ghayatul Ma'mul, Syarhu Waraqat Al-Usul. Jadi saya belajar matan Waraqat melalui kitab itu. Dan akhirnya Allah rezekikan saya sempat cari makhtutat, dapat ada 6 makhtutat. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada 5 saja gambar matan, gambar makhtutat itu, tulisan tangan itu. Sebenarnya ada 6. Satu lagi tu tak dapat nak ambil gambar. Ada di Darul Kutub Al-Misriyah. Jadi kalau kita nak tengok makhtutat boleh lah, kita nak pergi. Tapi tak lagi ramai. Pecah kawasan tu nanti. Seramai ini pergi. Jadi akhirnya saya dapat 6 manuskrip tulisan tangan, kitab Waraqat, dan saya mula mentahqiqnya. Akhirnya terhasillah kitab ini. Setelah saya tunjukkan pada Fadilatul Syekh Said, beliau setuju untuk kitab ini dicetak dan diajarkan. Jadi saya belajar kitab Waraqat ni secara amanahnya dengan Fadilatul Syekh Said. Cuma matan Waraqat dalam kitab Ghayatul Ma'mul ada juga perbezaan dengan matan Waraqat yang ada di sini. Moga-moga yang ada di sini itu yang paling hampir dengan matan Waraqat Imamul Haramain Al-Juwaini. Kalau kita tengok dalam kitab kita tu di bawah tu wa fi ba wa ha wa fi jim wa fi alif wa ta, itu sebenarnya nak menceritakan perbezaan matan Waraqat dalam sebahagian nuskah. Cuma saya pilih yang mana yang bagi saya paling tepat biiznillah, maka itulah yang saya sertakan dalam bahagian atas matan Waraqat, dan kita akan hafal berdasarkan matan Waraqat yang saya salin ni. Okey, saya belajar matan Waraqat dari Syekh Said. Syekh Said pula tidak sempat mempelajari matan Waraqat. Sebaliknya beliau baca kitab lagi tinggi pada matan Waraqat melalui Fadilatul Syekh Ali Jum'ah Hafizahullah, mufti Mesir satu ketika dahulu. Sekarang ni mufti Mesir Syekh Syauqi Alam. Mufti Mesir sebelum Syekh Syauqi Alam adalah Syekh Ali Jum'ah. Sosok besar. Dan kita tengok ulama-ulama yang mengajar di Mesir hari ini, boleh katakan kata-katanya adalah murid kepada Fadilatul Syekh Ali Jum'ah. Cuma Syekh Ali ni banyak ditohmah. Banyak ditohmah, banyak difitnah. Di Malaysia pun tak kurang hebat. Pakat maki Syekh Ali Jum'ah, mengatakan itu dan ini. Namun ya Rab, moga-moga Allah Ta'ala rezekikan beliau. Dulu pernah satu dalam majlis, masa satu majlis tu beliau macam marah. Lalu nak murid kata, Syekh marah ke? Lalu kata Syekh Ali Jum'ah, sudah hampir 20 tahun aku tak pernah marah. Aku tak marah sebab dah 20 tahun lebih aku tak pernah marah. Jadi beliau ni orang alim besar. Cuma itulah kadang-kadang sampai kepada kita tu macam-macam fitnah yang disandarkan kepada beliau. Syekh Said yang saya belajar usul fiqh ini mempelajari usul fiqh daripada Syekh Ali Jum'ah. Jadi Syekh Ali Jum'ah pula memiliki sanad kitab ini. Lalu dengan sebab itu bersambunglah sanadnya secara ijazah
daripada Syekh Sayyid kepada Syekh Ali Jum'ah. Nanti insya-Allah kita baca dalam Matan Waraqat ni, kita akan tahu apa beza di antara belajar kitab tu dan juga mendapat ijazah kitab tersebut. InsyaAllah kita akan sampai kepada bahasan sunnah. Nanti dia akan dibincangkan apakah dia haddasana, apakah dia akhbarana, apakah dia amba'ana, ajazana. Kita akan jumpa di situ. Jadi saya akan bacakan matan sanad kitab ini secara barakahnya, dan kita akan baca sikit Matan Waraqat sebelum kita berhenti tepat pada pukul 11. Lagi 5 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala khairun nizam Ibnu Man Husain Ibn Yusuf Al-Malizi hafizahullah azza wa jalla wa ghafara zambah. Haddathana Shaykhuna al-Usuli al-Faqih al-Allama Sayyidi wa Maulai Sayyid Ibn Jamal Ibn Taufiq Ibn Abdul Halim Ibn Muhammad Shaltut al-Syafi'i mazhaba al-Ash'ari aqidatan al-Ash'ari wa aqidatan al-Shazuli tariqatan al-Hasani nasaban al-ma'rufu lada طلاب العلم بالشيخ سيد شلتوت وهو من كبار أمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية حفظه الله تعالى ورعاه إجازة عن شيخنا وشيخ شيوخنا العلامة الأصولي الفقيه مفتي الديار المصرية نور الدين علي بن جمعة بن محمد الشافعي مذهبا الأشعري عقيدة الشاذلي طريقة عن العلامة المحدث الصوفي الفقيه الشيخ محمد زكي الدين ابن إبراهيم الشاذلي طريقة الحسيني نسبا. وأخبرنا شيخنا السيد شلتون أن الشيخ محمدا boleh tambah alif situ أن الشيخ محمدا زكي الدين. Sebab syekh ni namanya Muhammad Zakiuddin, itu adalah gelaran beliau, manakala Ibrahim adalah ayah beliau. Boleh tambah alif situ. Wa akhbarana syekhuna Sayyid Shaltut anna Syekh Muhammadan Zakiuddin qamat bihi adawatul ifta' an mufti ad-diyar al-misriyah al-Syekh Hasanain ibn Makhluf al-Adawi an mufti ad-diyar al-misriyah al-Syekh Abdul Rahman ibn Mahmud ibn Ahmad al-Asyuti عن العلامة المحقق الأصولي الفقيه الشيخ علي بن عبد الحق القوسي عن الشيخ محمد بن أحمد بن عبد القادر السمباوي المالكي المعروف بالأمير الكبير. Al-Amir Al-Kabir ini adalah ulama yang sangat terkenal dalam ilmu sanad. Dan ulama-ulama Mesir, sanadnya insya-Allah akan bersambung dengan Al-Amir Al-Kabir yang disebut nama di sini. An syaikhihi Al-Allamah Nuruddin Ali bin Ahmad As-Sa'idi Al-Adawi Al-Maliki wa qad lazamahu Al-Amirul Kabir ma yafuqu 20 sanah. Tengok Al-Amirul Kabir belajar daripada guru beliau Ali bin Ahmad As-Sa'idi dalam tempoh lebih 20 tahun. Tengok tulu zaman. Dan dengan sebab itulah lahirnya orang-orang alim seperti beliau. Ani Syams Muhammad ibn Ahmad ibn Sa'id al-Hanafi al-Makki al-ma'rufi kawalidihi bi'aqilah. An al-Faqih al-Mufti Shihabuddin Ahmad ibn Muhammad al-Banna ad-Dumyati an al-Faqih Abi Diya Nuruddin Ali ibn Ali al-Shabramalisi. Ulama besar Ali Shabramalisi, ulama besar dalam mazhab Syafi'i kita. An al-Faqih Syafi'i Nuruddin Ali ibn Yahya az-Ziyadi an Shihabuddin Ahmad ibn Hamzah Ar-Ramli. Shihabuddin Ar-Ramli pengarang kitab Ghayatul Ma'mul. InsyaAllah kalau ada rezeki kita akan baca kitab ni pada tahun yang ketiga nanti. Syekh Said pesan kat saya, lepas selesai Matan Waraqat, ajarkan kepada adik-adik kitab Qurratul Ain. Habis Qurratul Ain, ajarkan mereka pula kitab Ghayatul Ma'mul. Selepas tu lepas ke Syekh Said kot. Kan? Selesai Ghayatul Ma'mul, adik-adik insya-Allah boleh baca dah kitab yang tinggi-tinggi biiznillah dengan masyayikh yang lebih patut sebenarnya. An Shihabuddin Ahmad ibn Hamzah Ar-Ramli an Syekhul Islam Zakaria ibn Muhammad Al-Ansari. Dalam mazhab Syafi'i kita disebut Syekhul Islam, beliau adalah Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Makamnya ada dalam Masjid Al-Imam Asy-Syafi'i. Sekarang ni berada dalam Masjid Al-Imam Asy-Syafi'i.
makamnya Syekhul Islam Zakaria sangat dekat dengan makamnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Qala akhbarani biha Hafizul Asri Abul Fadl Ahmad bin Ali Ibn Hajar Al-Asqalani. Guru kepada Syekh Zakaria Al-Ansari adalah Ibn Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Fathul Bari. Ulama hadis dan juga beliau juga seorang yang faqih. Imam Ibn Hajar menjadi qadi, menjadi hakim syar'i di Mesir satu ketika dahulu. Jadi kata Imam Zakaria Al-Ansari, akhbarani biha ay bil waraqat, biha sini maksud bil waraqat. Akhbarani biha Hafizul Asri Abul Fadl Ahmad bin Ali Ibn Hajar Al-Asqalani wa Syekhul Musnid Muhammad bin Abdullah Ar-Rashidi qala akhbarana biha Syekh Abul Faraj Abdul Rahman Ibn Ahmad Al-Ghazi qala akhbarana biha Syekh Sadruddin Al-Ansari As-Sukkari qala akhbarana biha jaddi Fakhruddin Abdullah Ibn Abdul Rahman As-Sukkari an Abil Qasim Arab Shah Al-Hakimi Binahawand qala akhbarana biha Jamalul Islami Abu Muhammadin Abdul Jabbar Ibni Muhammad Al-Bayhaqi idna عن الشيخ الإمام العالم العلامة إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك ابن أبي محمد عبد الله ابن يوسف الجويني رحمه الله سبحانه وتعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء ورقاته وسائر مصنفاته وشراحها اللهم آمين. قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. Jadi Imamul Haramain memulakan kitab beliau ini dengan ucapan beliau Bismillahirrahmanirrahim. Adapun qala Syekhul Imamul, itu bukan daripada Imam Haramain. Itu adalah daripada kita untuk memperkenalkan pengarang kitab ini. Ayat Imam Haramain sebenarnya Bismillahirrahmanirrahim. هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه وذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين أحدهما أصول والآخر الفقه فالأصل ما بني عليه غيره والفرع ما بني على غيره والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. إن شاء الله pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk kepada huraian Bismillahirrahmanirrahim terus sampailah ke seterusnya, insya-Allah.